Dan waktu kami berhenti tu ada ramai gila orang tempatan yang berkerumun pada kami lah. Dan pada waktu tu ada seorang lelaki ni, seorang pakcik lah, dah agak berusia sikit, dan dia boleh cakap bahasa Inggeris. Dan masa tu dia tegur pada kami dan kami sembang lah dengan dia. Dan pada waktu tu tiba-tiba dia keluarkan satu buku kertas kosong, dan masa tu dia tulis nombor daripada 1 sampai nombor ke 16 dekat dalam buku dia tu. Okay, Assalamualaikum, saya Ahmad. Welcome back to my channel. Alright, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah hari ini saya nak sambung cerita daripada buku Ustazah Basikal. Buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama isteri mengembara ke 14 buah negara, bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Baik, bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, dan tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Okey, episod yang lepas kami dalam perjalanan nak ke arah Muzaffarpur, dan kami pun dalam perjalanan tu kami nak top up kami punya makanan. Kami berhenti dekat satu tempat ni, dan waktu kami berhenti tu ada ramai gila orang tempatan yang berkerumun pada kami lah. Dan pada waktu tu ada seorang lelaki ni, seorang pakcik lah, dah agak berusia sikit, dan dia boleh cakap bahasa Inggeris. Dan masa tu dia tegur pada kami dan kami sembang lah dengan dia. Dan pada waktu tu tiba-tiba dia keluarkan satu buku kertas kosong, dan masa tu dia tulis nombor daripada 1 sampai nombor ke 16 dekat dalam buku dia tu. Apa yang dia nak tunjuk pada kami masa tu kami tak tahulah. Dan dia koyakkan sedikit dekat hujung kertas tu, dan dia tulis sesuatu lah pada waktu tu. Dan masa tu dia suruh Adilah untuk pilih satu nombor, tapi jangan cakap lah, dan dia akan tanya mana satu nombor yang Adilah ni pilih. Dan pada waktu tu kertas yang dia tulis tu dia bagi pada tangan saya dan suruh saya genggam. Dan pada waktu tu Adilah dia beritahu lah, dia tanya adakah nombor yang Adilah pilih ni dekat 2 barisan atas ataupun 2 barisan yang kat bawah tu. Dan lepas tu dia potong sampailah ke nombor 10 yang tidak dipotong. Dan dia kata itulah nombor 10 tu yang ada dekat tangan saya. Dan bila saya buka tangan saya, yes, betul, ada nombor 10, tepat lah. आगे बढ़ी वाले साइकिल लगा के आओ। क्या हो गया बताइए भाई, अभी गुस्सा आएंगे तो हम बात बोली कहेंगे। ठीक है हम दे देंगे गाड़ी। आई विल साइड में रख के आइएगा। यस, चूज एनी नंबर। इट इज योर choose any number. Choose any number. Yeah, choose any number. 7. No. You keep it in your mind. Okay. Okay, thank you. Yes. Okay. That line is here. These 2 lines. That number is these 2 lines or these 2 lines? 2 line. Line atas ke line bawah? Okay. She is telling me. This is in this line or in this line? Either. These 2 or these 2? Oh no, I am telling you. You tell me. These 2 or these 2? These 2. These 2. This one or this one? But I am not telling. You are telling. This one or this? This one. This one. So you dislike this number. I am firmly part. See? Earlier I have written this, that you are not sure. Another one. So nak tunjuk magic lah pada kami kan. Dan sampai sekarang saya tak dapat nak bocorkan rahsia, tak boleh nak decode macam mana cara dia buat. So kalau you all tahu macam mana pakcik tu buat, boleh tulis dekat ruangan komen lah. So pada waktu tu kami tanyalah nama dia siapa kan. Dan dia kata nama dia Aziz Kumar Sairaji. Dia daripada Bengali lah. Apa nama kya hai? I am writing this. My name is Ashish Kumar Chatterjee. Bengali. Okay, thank you. Masa tu banyak lah dia tunjuk persembahan dia dekat kami, dan masa tu ramai gila yang berkerumun. Sampai polis pun ada yang tengok juga kan, tumpang sekaki tengok persembahan tu kan. So agak terhibur jugalah waktu kami tengah stres dekat dalam India ni. Dan masa tu kami bila dah habis beli barang, dan kami pun teruskan kayuhan kami ke arah Muzaffarpur.
So dalam perjalanan tu, kami beberapa kali kami terpaksa lalu dekat kawasan train lalu tu. So setiap kali kalau train nak lalu, palang tu akan tutup lah. So sempatlah kami berhenti kat situ. Saya masa tu keluarkan kamera dan nak record kereta api lalu tu lah. Dan pada waktu tu ramailah motor-motor yang berhenti siap tutup enjin lagi. Maksudnya makan masa yang lama lah untuk nak berhenti dekat situ kan. Dan masa tu saya nampak benda ni mungkin jarang berlaku kat Malaysia. Ada satu motor tu naik 3 orang, ada satu motor tu naik sampai 5 orang. So dahsyat jugalah dia orang ni punya motor kan, tahan lesak jugalah kan. So masa tu saya record pas daripada kereta api tu berjalan, lalu dekat depan kami dan palang tu terangkat dan kami pun teruskanlah perjalanan. Dan pada waktu tu kami berpuasa. So cuaca pula pada waktu tu memang sangat panas. So kita berhenti rehat sekejap. Masa tu confuse lah nak cari masjid, nak rehat sekejap kan. Nak berehat sebelum masuk waktu Zuhur ni, kita nak cari satu masjid untuk kita nak singgah. Dan pada waktu tu tiba-tiba internet tak ada kan. Sebab kami nak cari masjid yang berdekatan dengan satu tempat ni. Nama tempat ni Jamtara lah. Nak ke Jantara. Nak tengok Curug Kampung. Internet pun tak ada. Masalah direction pun tak tahu nak pergi mana. Pergi mana? Cik nak pergi sekolah. Kan cik di sana. So pada waktu tu kami berehat sekejap kat tepi jalan sementara saya cari tempat masjid yang berdekatan dengan kawasan tu. Dan Adilah sempatlah dia baring dekat atas rumput tu untuk nak recharge balik tenaga dia tu, sementara saya cari jalan lah ke arah satu masjid. Dan bila dah jumpa satu masjid berdekatan dengan kami tu, so kami carilah masjid tu. Dan kami sambung perjalanan kami dan kami jumpa satu masjid dekat kawasan terbuka, dekat tengah-tengah padang. Ada 2-3 rumah je dekat sekitar. Tapi dia kecil lah. Dia macam satu building yang square, yang kecil je masjid tu. Dan masa tu kami pun pergilah ke arah situ. Dan kami berjumpa dengan seorang pakcik tua dekat situ lah. Dan saya bersembang lah dengan dia. Kita ni sembang macam ayam dan itik lah sebab tak kenal kan. Dan dia pun tak boleh cakap bahasa Inggeris. Dan pakcik ni tengok daripada atas bawah kan. Siapalah Mamat ni kan. Mungkin tak ada kata traveller ataupun pelancong yang pernah masuk kat kawasan kampung tu. So dia pun agak pelik lah tengok kita orang kan. Dan masa tu agak stres jugalah sembang dengan dia. Saya nak cakap yang kami ni nak tumpang berteduh sementara tunggu Zuhur kan. Tapi tak tahu nak cakap tu macam mana kan. So duk cakap sebab dekat masjid dekat kawasan India ni memang perempuan tak boleh masuk. Dan dia macam mana nak cakap tu pun tak tahu kan. Dan dalam kami cakap macam ayam itik tu agak lama juga pada waktu tu barulah dia faham. Dia faham yang Adilah ni nak berehat juga tapi tak boleh dekat masjid lah. Dia ajak kami pergi ke rumah dia. Dan kami ikutlah dia. Rumah dia dekat je dengan masjid tu, dekat sebelah je. So kami pergi dekat rumah dia dan dia tunjuk rumah dia. So dia suruh kami masuk dalam rumah dia. Rumah dia tak macam rumah dekat Malaysia. Rumah dekat Malaysia ni kita ada ruang tamu, kita ada toilet, kita ada bilik kan, semua dalam satu rumah. Tapi rumah dia adalah bilik dia. So maksudnya masuk pintu tu terus bilik je lah. Tempat lain semua kat luar. Dapur dia dekat luar, tempat dia lepak dekat luar. Semua benda dia buat kat luar lah, kecuali dalam bilik tu adalah tempat tidur saja. So dalam bilik dia tu ada katil dengan almari je lah. Bila dah sampai kat rumah pakcik tu dia beritahu dengan seorang budak ni. Saya tak tahu anak dia ke ataupun jiran dia. Dia cakap dalam bahasa dia lah, saya pun tak faham. Dan budak tu pun keluar lah. Tiba-tiba budak tu pun dah hilang kan. Dan kami pun masuklah kat dalam rumah tu. So kami bersembang dengan pakcik tu macam ayam dengan itik kan. Lepas tu dalam beberapa minit macam tu ada beberapa orang lelaki yang datang. Dan salah seorang dia alhamdulillah boleh cakap bahasa Inggeris. So mungkin pakcik tu suruh budak ni cari siapa yang boleh cakap bahasa Inggeris untuk communicate dengan kami kan. Dan salah seorang dia nama dia Ansar Alam, dan dia ni boleh cakap bahasa Inggeris lah. Dan pada waktu tu kami pun bersembang lah kan. Apa yang pakcik tu tanya kepada Ansar Alam tu, Ansar Alam ni tanya pada saya dan saya jawab pada dia dan dia beritahu pada pakcik tu. Dan kami explain lah kami ni dalam perjalanan daripada Malaysia nak kayuh basikal sampai ke Mekah. Dan diorang ni macam tah ya je budak-budak ni kan. Dan saya pun tunjuklah video yang ni lah pengembaraan kami kan. Kanan dunia hukum.
Dan pada waktu tu Adilah ni dia tak tahan nak pergi ke tandas. Dan saya tanya dengan Ansar Alam ni, kat mana toilet kat sini, sebab saya tak nampak dekat rumah dia ni ada toilet dekat sekitar tu kan. Dan dia kata everywhere is toilet. Dan masa saya dah macam pelik lah, apa dia maksudkan dengan everywhere is toilet kan. Saya cakap what is everywhere is toilet. Dan dia kata you can take any spot you want and then enjoy, dia kata. So maksudnya pergilah kat mana-mana kawasan padang, kawasan rata kat situ ke, celah semak ke, buang kat sana. Dan dia suruh kita orang enjoy. Dan masa tu saya tengok Adilah tengok saya kan. Dan masa tu Adilah cakap, bang tak jadi lah bang. Kan masa tu saya tak tahulah nak gelak ke apa kan. Tapi itulah yang berlaku pada waktu tu. Okay? Dan Adilah ni dia cari spot pada waktu malam lah. Bila dah gelap tu baru dia akan cari lah, dia kata. Dan masa tu saya minta izin dengan diorang ni untuk nak berehat sekejap lah kat dalam bilik. So kami tutup pintu dan kami buka tingkap sikit. Okay? Dan kami tidur lah. Kami tidur sekejap. Dan masa tu memang bahang dalam bilik tu. Kita boleh expect lah rumah kat India ni tak ada electricity. Malam pun diorang pakai lilin je kan. So dia ada satu kipas yang boleh pusing tu lah. Okay? Kipas manual tu kalau nak kipas kan. Memang tak rasa dah sebab lagi penat daripada perasaan bahang dan berpeluh tu kan. Waktu kami tidur tu, masa tu Adilah dia dengar ada suara, ramai suara dekat luar bilik tu. So kita jadi macam pelik lah, bukan tak banyak ke rumah dekat sekeliling ni. Dan diorang ni datang daripada mana kan. Dan masa tu Adilah ni dia buka lah pintu. Dia buka pintu, dia terkejut. Kata bang, ramai gila orang kat luar ni kan. Datang daripada mana ni. Dan masa tu saya pun terus bangun. Basikal kita tu tak kunci kan. Dan saya pun teruslah bangun nak pergi tengok kat basikal. Dan masa tu saya tengok depan pintu memang dah ramai gila manusia. Dan saya pergi ke basikal, ambil benda-benda yang valuable lah untuk disimpan kan. Bila masuk balik dalam bilik tu, nak letak barang-barang dalam bilik lah. Masa tu beberapa orang perempuan dengan budak-budak ni dah masuk dah kat dalam bilik. Diorang ni bukan nak cakap apa-apa pun. Diorang ni just tengok daripada atas sampai bawah kan. Siap cakap pinggang ni, cakap pinggang dia tengok kan. Kita tegur, dia senyum je. So mulalah. Masa tu memang dah ramai gila. Kita orang ni dah rasa macam alien lah yang baru turun. Dan agak pelik lah. Dan masa tu kita rasa macam apa pasal viral power gila ni kan dekat kawasan Jamtara ni kan. Diorang ni mungkin tak ada media sosial untuk nak diviralkan, tapi dalam word of mouth diorang ni sangat powerful lah. Saya tak tahulah diorang ni datang daripada mana. Semua datang ke rumah pakcik ni untuk tengok kami. Untuk tengok tau, bukan untuk bersembang tu, nak tengok. Dan alhamdulillah nasib baik ada beberapa orang, ada macam Furqan Ansari, dia boleh cakap bahasa Inggeris. Dan dia simple lah bahasa Inggeris yang sikit-sikit. Dia tanyalah nama saya siapa, asal daripada mana kan. So kita pun boleh lah sembang dengan dia kan. Oh, Malaysia. Yo, hi. Kuala Lumpur. Colombo. Aha. Yes? City. Yes. City, no. City Jamtara. I city Jamtara. You are city Malaysia. Selangor. Selangor. Yes. Yes, Selangor. State. So state. Selangor is state. You are bicycle to Makkah. InsyaAllah. Inshallah. Yeah. Baby to know the water. No water. Water. Where? Dan alhamdulillah saya ni bolehlah bersembang dengan lelaki. Tapi yang Adilah ni dia susah sikit nak bersembang sebab yang perempuan dia langsung tak boleh cakap bahasa Inggeris. Dan masa tu Adilah ni dia just rakam lah. Dia rakam muka budak-budak ni kan semua. Dan saya pun bersembang dengan diorang ni. Dan waktu kami bersembang tu, azan Zuhur dah berkumandang. Dan saya ni pun nak ikut diorang ni pergi ke masjid. Masa tu saya cakap dengan Adilah, abang nak pergi ke masjid, jaga diri duduk dengan wanita-wanita ni. Masa tu ada ramai lah perempuan dekat situ. So saya percayalah Adilah ni kalau dengan wanita ni dia boleh survive sikit. Sebab dia ni boleh cakap bahasa isyarat dia, tak ada masalah. Bahasa isyarat pun diorang ni boleh faham. Saya pun tak faham. Alright. So dan yang lelaki ni semua ikut saya pergi ke masjid. So saya ni dah macam selebriti lah kan. Pergi mana-mana semua orang ikut. Lepas tu saya pun pergi ke masjid. Dan Adilah ni decide untuk nak solat dekat rumah pakcik ni. Dan saya dah lupa nama pakcik yang invite kami ke rumah dia tu. Dan masa tu saya pun pergilah solat ke masjid tu, Masjid Zuhur. Dan tangkap gambar dengan diorang tu. Dan saya cakap saya nak kena balik ke rumah pakcik tu untuk nak berkemas dan sambung kayuh lah. Sebab kami plan untuk nak rehat sekejap je kat rumah pakcik ni dan kita nak sambung kayuh.
Dan waktu saya balik tu dah bunyi huru-hara tau dekat rumah pakcik ni. Saya pun tak tahu kenapa ni huru-hara ni kan. Masa tu saya jumpalah dengan Adil lah, apa yang berlaku kan. Dan masa tu dia kata, tak apa, bagi ayang solat dulu, nanti lepas ayang solat nanti ayang cerita. Kan cerita ni memang tergempar betul lah dia kata kan. Saya pun tak apalah, tutup pintu, bagi dia ruang untuk solat kat dalam, dan saya pula sembang lah dengan orang-orang kat luar ni kan. Dan bila dah habis solat, Adilah ni panggil saya dan saya pun tutup pintu dan saya pergilah jumpa dengan Adilah ni. Saya tanya dia, yang kenapa yang? Apa yang berlaku ni yang tadi ni yang macam kecoh-kecoh kan? Lepas tu Adilah kata, abang nak tahu tak, waktu abang pergi masjid tadi, okay, ada seorang makcik ni dia balik dan dia macam mengamuk lah. Dia bukan mengamuk, dia macam pelik, dia hairan, dia terkejut sebab dalam bilik dia tu ada perempuan lain. Sasah perempuan dan makcik tu adalah isteri kepada pakcik tu. Kan pakcik tadi tu dia invite kami waktu isteri dia tak ada. So bila kami sampai ke rumah dia tu, kami masuk dan saya pula pergi ke masjid, tinggalkan Adilah seorang kat dalam bilik tu. Sasah lah isteri dia yang tak tahu apa-apa ni, bila balik terkejut lah ada perempuan lain kat dalam bilik dia. Sudah. Dan masa tu saya pun tepuk dahi, ini masalah ni, okay? Dan masa tu alhamdulillah lah orang-orang kampung dekat sekeliling tu dia beritahulah keadaan sebenar kepada makcik ni kan. Dia kata perempuan ni bukanlah siapa-siapa kan, perempuan ni dia ada suami dia, tapi suami dia pergi ke masjid solat. Dan masa tu barulah dia ni, makcik ni dia macam lega sikit, makcik ni macam reda sikit kan. Dan masa tu dia pun tak tahulah dia pergi mana. Masa tu saya tak sempat jumpa makcik tu kan. Dan kami pun stay lah dekat dalam rumah dia tu, okay? Dan masa tu kami nak sambung kayuh, tapi masa tu mereka ni suruh kami stay 1 hari dekat situ, okay? Dan kami merancang untuk nak duduk lagi 1 hari dekat dalam Jamtara ni lah, sebab ada ramai orang yang baru nak berkenalan dengan kami pun baru nak bersembang dengan diorang. So kami decide untuk nak stay lagi 1 hari dekat Jamtara ni, okay? So sehingga kita berjumpa lagi dekat episod yang akan datang, saya akan kongsikan macam mana kami communicate dengan diorang sepanjang 2 hari dekat Jamtara ni, okay? Dan sedikit hikmah dan pengajaran daripada saya, sentiasalah peka dengan keadaan sekeliling, kerana bila kita peka, kita boleh elakkan salah faham, okay? Tak ada siapa yang salah, yang cuma ada adalah salah faham. Bila berlakunya salah faham, duduk dan berbincang, insya-Allah semuanya akan kembali okey. Baik, sehingga kita berjumpa di episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.